Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Oke, saudara-saudara, bahang pilihan raya semakin terasa. Tarikh-tarikh penting pun sudah diumumkan oleh SPR. Jadi saudara-saudara, sekarang ini kita beralih kepada satu fasa yang penting, yaitu fasa ramal-meramal. InsyaAllah pada video yang berikutnya saya akan meramal tentang kemungkinan bilangan kursi yang bakal dimenangi oleh parti-parti yang bakal bertanding. Tetapi terlebih dahulu, saya mau meramal satu ramalan yang lain, yaitu siapakah yang berkemungkinan besar akan menjadi Perdana Menteri kita pasca pilihan raya umum ke-15 nanti. Oke, saudara-saudara, sekarang ini kita tahu the front runners daripada parti-parti besar. Kalau kita lihat Barisan Nasional UMNO yang sekarang ini menjadi Perdana Menteri incumbent, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dicalonkan semula sebagai poster boy bagi Barisan Nasional menjelang PRU ke-15. Selain daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri, Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, juga berkemungkinan besar bakal menjadi Perdana Menteri kita menjelang pengumuman keputusan nanti. Di pihak Pakatan Harapan, mereka sudah tentu mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai frontrunners mereka. Okey, di pihak Perikatan Nasional, kita tahu PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia sebulat suara mengendengahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon mereka. Manakala di pihak GTA, tidak lain dan tidak bukan, mereka mencalonkan semula ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri mereka. Jadi nampak saudara-saudara, semua telah disebut. Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada 5 front runners. Tetapi ada kemungkinan insan yang ke-6 boleh menjadi Perdana Menteri. Siapakah beliau? Tidak lain tidak bukan pemimpin kesayangan rakyat Sabah, Datuk Seri Shafie Apdal, Presiden Parti Warisan. Jadi dalam video kali ini saudara-saudara, walaupun saya seorang penyokong UMNO, Barisan Nasional, saya akan membuat kupasan secara neutral. Okey, secara neutral. Bagaimana hal ini boleh terjadi? Apakah yang diperlukan oleh Parti Warisan dan Datuk Seri Shafie Apdal untuk membolehkan hal ini terjadi, dan apakah halangan-halangan yang mungkin menghalang hal ini dapat terjadi? Inilah 3 perkara yang akan saya ulas dan kupas dalam video kali ini. Okey, bagaimana hal ini boleh terjadi? Kemungkinan ini boleh terjadi. Okey, yang pertama sekali, apabila berlaku keputusan yang hang, ya, tidak ada sebuah parti pun yang mempunyai majoriti mutlak. Bukan saja majoriti 2/3, tapi majoriti cukup makan 112 kursi. Jadi akan berlaku lobby-melobi. Kita sudah tahu di pihak GTA dan PH, Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir sudah tidak bersetuju untuk bekerjasama. Begitu juga di pihak UMNO dan Perikatan Nasional sudah tidak ada lagi persetujuan untuk bekerjasama. Jadi saudara-saudara, jika hal lobby-melobi terjadi, maka sudah pasti mereka akan mengendengahkan satu nama yang neutral. Dan satu-satunya pemimpin yang neutral yang boleh mereka pilih untuk dijadikan orang tengah jika mereka mau membentuk kerajaan adalah Datuk Seri Shafie Apdal. Karena apa saudara-saudara? Karena di pihak parti-parti GPS di Sarawak, walaupun PBB nanti bakal mempunyai kursi yang lebih daripada Parti Warisan di peringkat parlimen, tetapi mereka tidak mengendengahkan seorang pemimpin di peringkat nasional. Berbanding dengan Parti Warisan yang sudah pun melebarkan sayapnya ke Semenanjung. Jadi Parti Warisan ini sebenarnya sebuah parti yang nasional, peringkat kebangsaan. Jadi Datuk Seri Shafie Apdal mempunyai kelebihan ini berbanding dengan pemimpin di GPS nanti. Okey, jadi tadi faktor pertama, kemungkinan berlaku hang, jadi lobby-melobi berlaku. Kemungkinan yang kedua adalah jika sekiranya parti-parti ini enggan untuk saling melobi ataupun mencampur kursi-kursi mereka. Jadi sudah pasti mereka akan mengambil seorang tengah yang boleh mencukupkan kursi mereka untuk membentuk kerajaan. Okey? Jadi nampak, itu peluang yang pertama. Jadi apa yang diperlukan oleh Parti Warisan dan Datuk Seri Shafie Apdal untuk memungkinkan perkara ini berlaku? Nah, ini bab yang kedua ya. Jadi hal ini simple. Di Sabah, 26 kursi akan dipertandingkan, 25 di Tanah Besar Sabah dan 1 di kursi Parlimen Labuan. Apa yang diperlukan oleh Parti Warisan sekarang ini adalah sekurang-kurangnya memperolehi 12 kursi. 12 kursi.
Jadi saudara-saudara, jika 12 kursi ini berjaya diambil ataupun dimenangi oleh parti warisan atau lebih lagi, maka besar kemungkinan suara ataupun kuasa melobi Datuk Seri Shafie Apdal akan menjadi lebih kuat. Karena kita tahu di dalam pilihan raya kali ini, kalau kita tengok komposisi Dewan Rakyat sekarang, UMNO sendiri pun baru mempunyai 41 kursi parlimen. Perikatan Harapan 37. Dan di peringkat Pakatan Harapan, PKR sendiri pun tidak mempunyai kursi yang banyak, hanya sekitar 30 lebih. Jadi nanti kalau 12 kursi ini sudah dekat dengan angka-angka 30 ataupun 25 begitu, jadi sudah ada kuasa melobi. Jadi inilah diperlukan oleh parti warisan. Satu, keperluannya sangat simpel, iaitu memenangi 12 kursi atau lebih. Cukup, 11 pun boleh. Okey, jadi apa pula sekarang ini kelebihan yang ada untuk warisan mencapai hasrat mereka memenangi 12 kursi berkenaan? Pertama, GRS sudah tidak lagi berfungsi dalam pilihan raya umum kali ini. Kerana di peringkat parlimen, PPBM dan UMNO sudah berpatah arang berkerat rotan. Tidak mau lagi bekerjasama. Ini bukan pilihan raya umum negeri ya. Ini peringkat nasional. Jadi, sekarang ini perpecahan undi di kalangan Perikatan Nasional Barisan Nasional sudah berlaku. Jadi, warisan mungkin boleh mengambil kesempatan untuk memenangi kursi-kursi yang sebelum ini ditandingi oleh GRS secara kompak, sekarang ini berpecah. Jadi warisan boleh mengambil kesempatan dalam hal ini, iaitu tidak adanya lagi GRS untuk bertanding di peringkat parlimen. Tetapi apa pula hambatan yang mungkin dihadapi oleh parti warisan untuk merealisasikan hal ini? Okey, yang pertama sekali, pengaruh warisan di kerusi-kerusi bandar, kerusi-kerusi Cina. Kita tahu terjadi pergeseran di antara DAP dan warisan kebelakangan ini. Kalau sebelum ini, di PRN negeri yang ke-15 baru-baru ini, warisan dan DAP bekerjasama. Tetapi pasca PRN, mereka sudah berpecah. Dan di peringkat nasional pula, kemungkinan pun masih berpecah. Jadi PH sekarang ini akan bertanding di kawasan yang pun ditandingi oleh warisan. Kalau PKR mungkin tidak jadi masalah, kerana PKR tidak ada kekuatan di Sabah. Tetapi yang jadi masalah adalah DAP. Kerusi-kerusi tradisi Cina yang sebelumnya dimenangi atas tiket warisan mungkin akan ditandingi oleh calon DAP. Jadi jika DAP memenangi 4 atau 5 kerusi di negeri Sabah, termasuk kerusi Tenom yang bukan kerusi Cina, maka hasrat warisan untuk memenangi 12 kerusi berkenaan akan berkubur. Dan hasrat untuk merealisasikan harapan bahawa seorang Perdana Menteri dari negeri Sabah pun akan ikut berkubur. Jadi sekarang ini, apa yang warisan perlu buat adalah cuba untuk bernegosiasi dengan DAP untuk membolehkan warisan sekurang-kurangnya menghalang UMNO daripada mendapatkan kerusi yang banyak di Sabah. Kerana kita tahu pada kali ini, antara puak-puak dalam GRS, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional mempunyai akar umbi yang jauh lebih kuat. Kita meramalkan Barisan Nasional dengan mudah akan memenangi 15 kerusi parlimen. Kerana pengaruh GRS sudah tidak ada lagi, walaupun sudah tidak ada, tapi Perikatan Nasional tidak mempunyai taring yang tajam. Walaupun pada hakikatnya Ketua Menteri yang ada sekarang, Datuk Seri Haji G. Noor, pasti akan bermati-matian spearheading the campaign untuk Perikatan Nasional. Jadi inilah yang warisan perlu garis bawahi, yang perlu titik beratkan, iaitu cuba untuk membawa DAP berunding bagi memastikan tidak ada pertembungan di kerusi-kerusi bandar. Jadi nampak saudara-saudara ya, harapan itu ada. Saya secara pribadi, walaupun saya bukan lagi penyokong parti warisan, saya secara pribadi suka kalau seorang anak watan negeri Sabah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Apatah lagi kredibiliti Datuk Seri Shafie Apdal, walaupun beliau berada di parti yang di pihak lain, kita tidak boleh pertikaikan. Tetapi cuma satu yang terakhir sekali. Baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad ada menyebut atau memetik nama Datuk Seri Shafie Apdal sebagai cadangan. Kononnya jika berlaku persepakatan di antara Pakatan Harapan dengan GTA, maka Datuk Seri Shafie Apdal namanya akan dicalonkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini satu hal yang orang cakap boleh menjadi dua sisi. Satu, boleh mempromosikan Datuk Seri Shafie Apdal dari segi positif. Tapi yang kedua, boleh memakan diri kerana orang sudah tidak percaya lagi dengan GTA dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, khususnya di negeri Sabah. Jadi pandai-pandailah parti warisan mengolah apa yang saya ulas ini, kalau mereka maulah
Ya, untuk menjadi parti dominan di peringkat nasional tidak mungkin. Kita ada 222 kursi. 12 kursi tidak memungkinkan Warisan untuk menjadi satu parti yang dominan. Tetapi kita lihat, untuk menjadi seorang Perdana Menteri, tidak semestinya sesebuah parti itu mempunyai bilangan kursi yang melebihi kursi parti-parti lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.